Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamin bi khair wa ba'd. قال المصنف والمترجم رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Ambil. Hukum makmum waswas pada bacaan Fatihah. Jalan. Jalan. Baik. Jika makmum itu waswas dalam bacaan Fatihah dan belum sempurna membaca Fatihah, imam pun rukuk, maka lazim ia menyalahi, yakni membelakangi imamnya kerana menghabiskan Fatihahnya. Dan berkata pengarang Kitabul Jawahir, telah berkata Al-Imamun Nawawi, dan adalah lazim menyalahi makmum akan imamnya itu dengan kerana uzur, bukanlah kerana waswasnya. Berkata ia, dan aku dapati ada sebahagian ulama mutaakhirin berkata bahawa menyalahi makmum dengan imamnya dengan demikian itu ialah menyalahi, yakni membelakangi tanpa uzur. Ini masalah makmum waswas dengan bacaan Fatihah dan tak sempat dia Fatihah tadi dihabiskan, imam telah rokok pada waktu tersebut. Baik, macam mana keadaan makmum tadi? Adakah dia perlu ikut imam ataupun dia perlu menghabiskan bacaan Fatihah dia? Jadi disebut di dalam kitab ini bahawa lazim menyalahi imamnya kerana menghabiskan Fatihahnya. Maksudnya kata Imam Ibn Imad Al-Aqfahsi rahimahullahu ta'ala, wajib bagi makmum tersebut habiskan Fatihah dulu. Ini kerana dia waswas. Yang hukum makmum waswas pada bacaan Fatihah. Ini tak sama dengan makmum masbuk dengan Fatihah. Tak. Ini pada hukum waswas. Makmum dah masuk dah. Allahu Akbar. Makmum dengan imam lah. Imam dah baca, mungkin dah semayang sirriyah ke, ataupun semayang jahriyah sekalipun. Dan bila makmum tu baca, dia waswas dengan bacaan tersebut, tak sempat dia habis, tu imam rokok dah. Macam mana dia nak buat waktu tu? Habiskan bacaan tadi. Lazim bagi dia menghabiskan bacaan tersebut dan membelakangi imam, maksudnya takhir daripada imam. Faham? Dan kata Imam Nawawi kata pengarang kitab Jawahir, telah berkata Imam Nawawi, dan adalah lazim menyalahi makmum akan imamnya. Ini wajib, kena menyalahi imam tersebut. Maksudnya tidak rokok dengan imam kerana uzur. Disebabkan kerana uzur, bukan kerana waswas. Jadi dikira sebagai uzur, bukan kerana waswas tersebut. Manakala kata pengarang kitab ni juga, dia berkata, dan aku dapati, dan berkata ia, siapa yang kata ni? Yang berkata ini adalah sahibul kitab ni, iaitu Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahawa aku dapati ada sebahagian ulama mutaakhirin berkata bahawa menyalahi makmum dengan imamnya dengan demikian itu ialah menyalahi tanpa uzur. Maksudnya ada dua pandangan. Ada sebahagian Imam Nawawi kata menyalahi makmum, maksudnya tidak rokok makmum bersama dengan imam kerana waswas bacaan Fatihah tadi, meneruskan bacaan Fatihah tanpa rokok dengan imam. Ini dikata takhalluf dengan uzur. Sebahagian lagi ulama kata tak, ini takhalluf biduni uzrin, tanpa uzur. Tamam? Baik. Sebab tu di sini dikatakan, kalau dalam kitab Arab ni, lau tawasswasal ma'mum fi qira'atil Fatihah wa lam yutimmaha hatta raka'al imamu lazimahu an yataqallafa li itmamil Fatihati wa yakunu mutakhallifan bighairi uzrin
Ini bighairi uzrin. Jadi kalau waswas seorang makmum dengan bacaan Fatihah dan dia tidak menyempurnakannya sehingga rokok imam tersebut, dia tak sempat sempurnakan Fatihah sehingga imam rokok, lazimahu an yatakhallafa, maka lazim bagi imam tersebut, bagi makmum tadi untuk membelakangi ataupun terlewat daripada imam tersebut. Li itmamil Fatihah, untuk menyempurnakan Fatihah. Wa yakunu mutaqallifan bighairi uzrin kama fi syarhil Muhadzab. Dalam syarah Muhadzab, Imam Nawawi dalam pandangan sebahagian kata bighairi uzrin, tanpa uzur. Wa jazama bihi fi at-tahqiq wa jara alayhi Ibn Hajar wal Ramli wal mutaakhirun wa naqalahu Shihab ar-Ramli an Ibn Rif'ah wal Mutawalli wa hina idin fa idza sabaqahu al-imam bi ruknayn fi'liyayn wa lam yufariquhu batalat salatuhu. Ini agak beza sikit dengan apa yang disebut sini. Nampak tak? Soal di sini kata ni dengan tidak uzur. Boleh? Tapi kalau dalam kitab Wabdul Ghamam, dikira tidak uzur. Maka bila tidak uzur, kalau kata dia membelakangi imam lebih daripada 2 rukun fi'li, maka ketika tersebut dia tak sempat lagi ikut imam setelah imam tadi melakukan 2 rukun fi'li, maka batal solat si makmum tadi kalau dia tidak niat mufaraqah. Tamam? Ini kalau dengan bahasa yang disebutkan oleh kitab ni. Cuma dalam kitab ni sikit iskal. Cuba buka ni. Aku ada mana? Yang bahasa Arab nak saya. Mana masalah tu? Boleh? Kalau di sini dia kata jika makmum itu waswas dalam bacaan Fatihah dan belum sempurna membaca Fatihah, imam pun rokok, maka lazim ia menyalahi imamnya. Dia lazim menyalahi imamnya kerana dia waswas. Dia kena sempurnakan Fatihah. Tamam? Kerana menghabiskan Fatihahnya. Itu tak apa. Tak ada masalah, sama dah. Tapi macam mana keadaan membelakangi imam tadi? Adakah dia dikira uzur ataupun tidak uzur? Ini yang jadi iskal di sini. Karena kata pengarang Jawahir, Imam Nawawi sebut lazim menyalahi makmum dan akan imamnya itu dengan kerana uzur, bukan kerana waswas. Jadi dalam ini disebut kata tak dengan uzur. Itu kita tengok, kita asai balik yang Arabnya. Ada tak? Dan kemudian, dan aku dapati ada sebahagian ulama mutaakhirin berkata bahawa menyalahi makmum dengan imamnya dengan demikian itu ialah menyalahi, yakni membelakangi tanpa uzur. Membelakangi tanpa uzur. Jadi beza uzur dengan tidak uzur ni. Kalau uzur, maknanya dimaafkan kepada dia. Kalau dengan uzur, dimaafkan dia membelakangi imam tersebut hatta kalau melebihi 2 rukun sekalipun. Tamam? Tapi kalau tanpa uzur akan jadi iskal, jadi masalah. Masalah dia kalau kata dia tidak rokok lagi ataupun tidak mendapatkan imam sebelum imam tadi melebihi 2 rukun fi'li, maka solat dia batal pada waktu itu. Nampak tak? Faham ni, Alif? Boleh, tak? Jadi sebab tu di sini kata wahina idzin fa idza sabaqahu al-imamu bi ruknain fi'liyain, dengan 2 rukun fi'li. Kemudian baca Fatihah ni rukun qauli. Kemudian rokok rukun fi'li. Kemudian i'tidal rukun fi'li. Maksudnya kalau dia sebelum sempat dia dapatkan imam ketika i'tidal, imam dah sujud pada waktu dah masuk rukun ketiga, maka batal solat dia waktu itu. Kalau dikira dengan tidak uzur. Kerana membelakangkan yataqallaf ini, dia membelakangkan imam dia tadi, terlambat daripada imam dia kerana untuk menyelesaikan Fatihah dia yang waswas, itu tidak dikira uzur oleh sebahagian para ulama, termasuk al-Imam dalam syarah Muhadzab, termasuk juga dijazamkan dalam tahqiq karangan Imam Nawawi, dipegang oleh Imam Ibn Hajar, Imam Ramli dan juga mutaakhir Syafi'iyah. Baik. Dan apa yang dinaqalkan daripada sebahagian ulama mutaakhirin itu ialah seperti mana yang aku lihat di dalam Syarhul Muhadzab.
pada naskah yang mu'tamad, maka bahawasanya berkata ia dan daripadanya adalah makmum itu lambat bacaannya kerana lemah, yakni berat lidahnya, yakni bacaannya dan seumpamanya, tidak kerana was-wasnya. Tetapi imamnya cepat bacaannya dan rukuk ia sebelum sempurna Fatihahnya, yakni makmum, inilah ibaratnya yang sebenar, maka kesilapan itu daripada orang yang menakalnya, bukanlah kerana was-was dengan katanya seperti was-was. Jadi, sebahagian lagi ulama, mutaakhir kata, yang kami lihat dalam Syarhul Muhadzab, dia kata, makmum yang kata, yang dibenarkan tadi ini, ya, untuk dia takalluf daripada imam tadi kerana lemah bacaannya ataupun berat bacaannya dan seumpamanya, bukan kerana was-was. Bukan kerana was-was. Dan ini ibarat yang sebenar. Jadi maksudnya kesilapan daripada orang yang menakalkan kata ni kerana was-was. Dia kerana sebenarnya bukan was-was sebenarnya. Tapi kita kena tengok kita asal dulu. Tengok kita asal jadi pening ini masalah. Tak, mari tengok. Kitab ni baru beli, tadi baru beli. Dia belakang sangat ni. Belakang sangat. Ni belakang ni. 75. 75. Oh. Dan ni dah belakang. Ya. Okey. Ini cadar ni. Ya, depan ni. Dia tak sesuai ikut masalah ni. Oi, suruh ni. Tabuk letih. Letih je ni. Baik. Tak apa-apa. Mana ni? Tengok sini kata. Beza nuskhah. Terus. Beza terus nuskhah. Dari terus jauh. Kata di sini, betul tak macam imam ni, dalam terjemahan ni betul tak? Dia kata, walau tawaswasa fi qira'atil fatihah, falam yutimmaha hatta raka'al imam, lazimahu an yataqallaf li itmamil fatihah. Sama macam disebut ni. Jika makmum was-was dengan bacaan Fatihah, kemudian tidak menyempurnakan makmum tadi Fatihah tersebut sehingga rukuk imamnya, lazimahu, yakni lazim al-makmum an yatakhallaf li itmamil Fatihah. Maka lazim bagi makmum tersebut untuk membelakangi imamnya untuk menyempurnakan Fatihah. Wa qala fil Jawahir, dan disebut dalam kitab Al-Jawahir. Baik. Qala an-Nawawi, kata Imam Nawawi, wa yakunu mutaqallifan bi'uzrin. Mutaqallif bi'uzr. Sama macam ni. Cuma dalam kitab ni disebut wa yakunu mutaqallifan bighairi uzrin. Beza tu hukum. Ya. Wa qala wa ra'aitu fi kalami. Ni qala Imam Nawawi ni sebenarnya. قال ورأيت في كلام بعض المتأخرين أن المتخلف بذلك تخلف بغير عذر. Jadi sebahagian lagi ulama kata dak, ini bukan kerana uzur. Jadi kalau kerana uzur, maka dibenarkan untuk dia takhalluf pada waktu tersebut. Wa ma naqalahu an ba'd al-mutaakhirin huwa alladhi ra'aytuhu fi syarh al-muhadzab fi nusqatin mu'tamadah fa innahu qala wa minha an yakuna al-ma'mum bati'ul qira'ah. An yakuna al-ma'mum bati'al qira'ah li dha'fi lisanihi wa nahwihi la li waswasatin. Jadi dalam sebahagian nuskah lagi kata, sebenarnya yang dimaksudkan dengan masalah ni bukan pada masalah waswas.
yang bi uzrin tadi. Jadi kata Imam Ibnu Imad dalam Jawahir, kitab Jawahir, Imam Nawawi kata dikira makmum yang waswas ini wajib bagi dia untuk takhalluf daripada imam kalau dia waswas dengan bacaan Fatihah dia. Waswas kenapa? Karena dia dikira uzur. Bahagian lagi ulama kata tak, dikira tidak uzur. Baik. Kalau macam tu kata Imam Ibnu Imad ni dalam kitab ni, dan apa yang dinakalkan daripada sebahagian ulama mutaakhir itu adalah seperti yang mana aku lihat di dalam Syarhul Muhadzab. Siapa yang aku lihat tadi ni? Yang dilihat oleh Syekh Ibnu Imad. Maksudnya itu. Imam Ibnu Imad lah yang tengok ni dalam Syarhul Muhadzab, dalam nuskhah yang mu'tamadah, kata dia yang dimaksudkan dengan masalah ni bukan pada masalah waswas, tapi pada masalah makmum yang lambat bacaannya kerana berat lidahnya ataupun dia lemah dalam bacaan dia, atau seumpama dengannya contoh apa dia? La liwaswasatin, bukan kerana waswas. Jadi ini masalah lain. Wal imamu sari'uha, dan juga imam pula laju sangat. Fayarka'u qabla an yutimma al-Fatihata, dan imam pula rukuk sebelum makmum menyempurnakan Fatihah. Hadhihi ibaratuhu fataharrafat 'ala al-naqil la liwaswasatin biqawlihi kal waswasati. Jadi sebenarnya berlaku tahrif. Tahrif pada kitab. Dinakalkan oleh si penakal tadi, dia tersilap nakal. Dalam kitab sebut la liwaswasatin, dia pergi sebut kal waswasati. Jadi yang boleh hanya kepada orang yang bacaannya lambat sahaja. Jadi macam mana dikira ni dengan orang yang sembahyang waswas ni? Hukum dia asal dia macam mana? Tengok balik kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ahdal. Dia sebut apa? Kalau makmum waswas dengan bacaan Fatihah, tak sempat sempurna imam rokok dah, maka wajib bagi dia untuk menyempurnakan bacaan Fatihah kerana dia waswas. Baik, macam mana dengan hukum takhalluf dia tadi? Takhalluf dia dikira tidak uzur. Maksud tidak uzur apa dia? Maksud tidak uzur, kalau kata imam tadi telah lebih daripadanya dengan 2 rukun fi'li, maka batal solat tadi kalau kata lelaki tadi tidak berniat mufaraqah. Ingat itu. Kalau kita waswas. Faham ni? Awak tak pun nak angguk? Ya. Itu maksud dia. Tamam? Ya? Was-was dengan bacaan lambat. Tak. Bacaan lambat. Was-was lain pula. Ya. Was-was dikira tanpa uzur. Bacaan lambat yang dikira dengan uzur. Yang dikira uzur tadi bacaan lambat. Anak tu baru dikira baca apa ni, dikira waswas. Dikira waswas, dia dikira uzur. Faham? Jadi waswas tidak dikira uzur, dikira biduni uzrin. Lepas tu dia nak habis Fatihah dia. Jadi bila dia nak habis, imam dah sujud. Kalau dia tak nak rukuk, jadi dia batal. Tapi dia tetap nak imam, lepas tu dia rukuk. Jadi dia kena tambah 1 rakaat lagi ke macam mana? Apa dia habiskan Fatihah dia? Dia kalau dia kena niat mufaraqah. Kalau dia niat imam, dia maknanya dia stop Fatihah dia. Dia perlu ganti 1 rakaat baru. Kalau kata dia tak baca Fatihah pula, batal sembahyang dia. Lazim bagi dia untuk baca Fatihah. Dia nak buat waktu tu. Mufaraqah. Ketika akhafud dararain waktu tu, dia kena mufaraqah. Kalau tidak, batal juga. Kalau dia ikut imam, nak ikut macam mana? Dia tak baca Fatihah habis lagi. Sebab dia was-was. Tak. Dia kena tetap habiskan bacaan Fatihah dia. Sebab lazim baca Fatihah. Cuma dia tidak dikira uzur. Dia kira tak uzur, maksudnya jangan sampai imam lebih daripadanya 2 rukun fi'li. Kalau imam dah lebih 2 rukun fi'li, tu imam dah turun sujud dah waktu tu. Maksud turun sujud masih lagi dia tak rukuk dan juga tak dapatkan imam pada i'tidal, maka waktu tu solat dia batal. Kan dia nak buat macam mana? Mufaraqah. Mufaraqah terus pada waktu tersebut. Tamam? Boleh tak? Dia kata Imam Ibn Hajar, kal asli wa man naqalahu al-Qumuli an syarhil muhadzab annahu yu'azziruhum was-sawabu anhu ma taqaddam. Ada sebagian kata dia dikira sebagai ma'zur dengan perkara tersebut, tapi yang kuatnya kalau dia tidak niat mufaraqah, batal sembahyang dia. Kalau tak niat mufaraqah, batal sembahyang. Tamam? Lepas tu disebut sini
Wa hina idzin fa idza sabaqahu al-imam bi ruknain fi'liyan wa lam yufariqhu, dan makmum tidak mufaraqah dengan si imam, batalat salatuhu, batal solat dia. Maksud dia dikena niat mufaraqah waktu tu. Nah, sebelum imam turun ke sujud pada waktu tersebut. Tamam? Baik. Yang ke-12, makruh berimam kepada orang yang waswas. Telah berkata Syekh Abul Futuh Al-Ijli. Nah, telah berkata Syekh Abul Futuh Al-Ijli di dalam huraiannya yang mendalam atas Kitabul Wasit wal Wajiz. Nah, jadi huraiannya yang mendalam tadi ni itu sebenarnya nukat, kitabnya. Nukatuhu. Dia ada nukat ataupun syarahan dia kepada kitab Al-Wasit wal Wajiz. Jadi Nukatil Wajiz, Nukatil Wasit, karangan Al-Imam Abul Futuh Al-Ijli radhiyallahu taala anhu. Yang dia wafat pada tahun 600 Hijriah. Makruh, kata beliau, makruh hukumnya sembahyang di belakang berimam, yakni di belakang, yakni kita berimamkan orang yang waswas. Kerana syak ia pada perbuatan dirinya. Jadi makruh kita menunaikan sembahyang di belakang imam yang waswas. Muwaswis. Nah. Kerana syak ia pada perbuatan dirinya. Dia sendiri syak dengan perbuatan diri dia. Macam mana nak pimpin orang? Tak boleh. Dan jika berwaswas makmum pada takbiratul ihram, kalau makmum pula waswas pada takbiratul ihram yang menyebabkan gangguan kepada orang lain daripada para makmum, maka haram hukumnya seperti mana duduk ia berkata-kata berhampiran dengan orang solat, sembahyang. Demikian juga haram hukumnya membaca dengan jahar yang mengganggukan orang yang sembahyang di tepinya. Ini masalah lain ni. Sebenarnya dimisal kepada masalah haram orang yang waswas takbiratul ihram di depan orang yang solat yang lain. Baik, dia ada dua masalah dalam ni. Masalah pertama, Imam Abul Futuh Al-Ijli kata makruh kita bersolat menjadi makmum di belakang imam yang muwaswis. Imam yang waswas. Kenapa? Kerana dia sendiri tak boleh nak ini teruknya. Baik, macam mana hukum makmum yang suka yang kalau dengan waswas dia tadi, waktu takbiratul ihram dia mengganggu makmum yang ada di sebelah dia. Hukumnya haram. Kau orang macam ni kena buat apa? Kena mengaji. Baik, adakah dia elok pergi ke masjid untuk nak tunaikan solat? Dia elok duduk di rumah. Tak elok pergi masjid lah. Dia buat benda haram nanti. Dia akan ganggu makmum yang lain pada waktu tersebut. Tamam? Maka hukumnya haram seolah-olah seperti mana dia duduk berkata-kata berhampiran dengan orang sembahyang. Hukum dia sama. Kal kalami wal qiraati jahran haitsu shawwashat ala ghairihi minal musallin. Jadi dia hukum dia sama seperti orang yang bercakap di tepi makmum yang sedang solat ataupun dia sedang membaca Quran di tepi makmum yang sedang solat. Itu maksud dia. Nah. Jadi ini bukan ada tiga masalah ni. Dia ada dua je masalah. Masalah kita ikut imam yang waswas, hukumnya makruh. Yang kedua, kita menjadi makmum ataupun hukum makmum yang waswas ketika takbiratul ihram. Hukumnya haram kerana dia akan mengganggu si makmum yang lain. Nah, dan dia adalah ibarat seperti orang yang sedang bercakap di tepi orang solat, dan dia juga seperti hukumnya orang yang membaca Quran di tepi orang sedang solat. Hukumnya haram. Jangan duk pergi baca Quran tepi orang sembahyang. Dengan kuat pula tu. Baca slow tak apa. Jadi baca kuat tepi orang tengah sembahyang, maka hukumnya adalah haram pada waktu tersebut. Kerana dia mengganggu orang yang sembahyang. Boleh tak? Tapi apa ni, dalam kitab ni, apa dia? Zikir. Dia termasuk lebih berat lagi. Lebih berat lagi zikir. Cuma sekarang jadi masalah kalau di masjid yang masjid yang ratib, yang ada imam ratib. Kemudian makmum datang dalam keadaan dia datang lambat. Faham tak? Baik, elok bagi imam tersebut untuk dia sirkan wirid dia. Kalau makmum datang lambat kan. Masjid ni masjid ratib. Masjid memang ada sembahyang waktu pada waktu dia. Dan ada imam yang khas. Dia itu imam kat depan. Jadi kemudian makmum tengok ada orang datang
semayang lambat di belakang. Masbuk. Ya. Nah, biasanya selepas kelas, biasanya selepas wirid-wirid tu ada kelas pengajian. Lepas kelas pengajian tadi ni, ada orang mai semayang lambat. Baik macam mana? Nak raih orang semayang lambat tu ke mayang mengajak dia pun kena senyap waktu tu tunggu orang mayang habis dulu. Teruk lah macam tu. Macam tu tak ada lah semayang. Tak ada mengajak lah itu. Tak boleh pakai mic. Jadi mengganggu orang tengah semayang. Ada saya pernah pergi masjid, ada satu masjid tapi tu kan. Dengan ustaz duk mengajak, tiba-tiba dia zikir panjang. Kuat pula tu, konon-konon nak protes. Kata duk mengajak tengah orang tengah semayang. Ni masjid rotib. Tu kata jahil. Jahil ni kena mengaji. Bukan duk tegak tok guru. Dia pula tegak tok guru. Tapi abang pula kata, seolah-olah abang kata, jangan duk mengajak macam ni. Orang tengah duk semayang apa semua. Semayang kat mana? RNR. RNR boleh Mana ada tu imam rotib. Duk di RNR, pi wirid kuat-kuat, yang tu haram. Karena waktu tu semua tahu, orang waktu tu semua nak pergi musafir. Ni masjid dia tidak rotib. Masjid rotib dia ada wirid dia. Dia ada zikir dia. Nak raih kamu semua yang mai lambat ni, letih ya. Wirid boleh tahan lagi, boleh slow. Kalau mengajak selepas kelas, macam mana nak kira? Itu kalau kita tengok di masjid-masjid besar, di Masjid Azhar, seperti di Masjidil Haram dan sebagainya. Waktu kelas pengajian, jalan macam biasa. Kamu nak sembahyang. Apa masalah saya? Kamu datang lambat tu masalah kamu. Bukan masalah masjid tu. Ni dia bertikai masjid pula dah. Bertikai masjid. Kenapa masjid apa ni wirid kuat-kuat. Orang tengah duduk semayang belakang. Masjid apa ni? Ini masjid di mana ni? Masjid di tempat orang tengah RNR. Ke masjid tempat memang ada tu imam rotib. Tu imam rotib tu imam yang bergaji. Yang dah dapat dah. Yang tu imam itu imam tetap di tempat tersebut. RNR tak ada tu imam tetap. Jadi kita tak boleh buat pala kita. Wirid panjang, lepas tu orang nak semayang. Orang nak semayang ni, tengok-tengok dia duduk jadi tok imam kat depan. Wirid panjang pula, orang tak boleh nak semayang kat tempat tu. Dia terpaksa beratok kena nak tunggu dia wirid habis. Tak boleh lah macam tu. Tapi kalau tok imam tadi tu, masjid yang dilantik oleh pihak kerajaan, tok imam dia ada dan sebagainya, maka dia boleh buat aktiviti dalam masjid tadi dengan apa yang telah diaturkan tanpa perlu untuk raikan pada waktu tersebut. Nak rai buat apa lagi? Kerana bukan dia yang sepatutnya kena raikan masjid pada waktu tu. Kerana kamu datang lambat. Kenapa nak semayang dalam ruangan dalam masjid? Main kat luar. Kalau gitu. Kamu rasa terganggu, main away. Kita buat macam mana? Ustaz, saya pun ada uzur, saya main lambat. Nak buat macam mana? Masjid pun kalau nak rai kita semua, letih. Tak ada pengajian apa dalam masjid tu. Kerana nak rai makmum yang selalu datang lambat ni. Lepas tu kalau kata buat pula macam tu pula, nanti makmum bukan syok pada waktu tu. Dia tak mau kelas, dia akan main lambat. Tu dia main jadi semayang masbuk sedia. Lepas tu lambat, lepas tu semayang. Betul imam, tok guru tak boleh nak mengajak waktu tu. Kerana nak rai dia. Agama bukan macam tu. Faham tak ni? Yang tu yang sepatutnya. Cuma dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kitab asal, ada 3 masalah sebenarnya. Dalam kitab yang mukhtasar, ada 2 masalah ya bagi masalah ni. Dalam kitab asal pun sama juga dia kata, dan demikian juga haram hukumnya membaca dengan jahar, jadi nyaring yang mengganggukan orang yang sembahyang di tepinya. Baik. Jadi haram hukumnya membaca dengan jahar sehingga mengganggu orang yang sembahyang di tepinya tadi. Habis. Itu masalah yang seterusnya. Dalam ni saja, kalau ikut kitab yang mukhtasar, ada 2 masalah saja. Kalau dalam kitab asal, yakni kitab Imam Akhfahsi, Ibnu Imad, ada 3 masalah. 3 masalah perbincangan dalam masalah ini. Baik. Ada tak faham? Nak tanya? Faham dia? Faham dah? Hukum mat. Disunatkan bagi imam dan makmum janganlah memanjangkan yakni mat pada takbiratul ihram. Jadi dengan Allahu Akbar. Jangan disunatkan kita jangan memanjangkan. Dan hendaklah imam itu menyaringkan dengannya dan segala takbir yakni takbir intiqalat di dalam sembahyang, dan adapun makmum hendaklah disirkan yakni diperlahankan dengannya dan segala takbir di dalam sembahyang, melainkan jika ia jadi mubaligh maka hendaklah ia membacakan takbir itu dengan suara yang nyaring. Jadi imam menyaringkan dengan takbiratul ihram dan segala takbir intiqalat.
takbir yang kita nak berpindah daripada rukun ke rukun. Adapun makmum dengan perlahan. Tak perlu baca kuat-kuat. Dan disirkan sahaja. Kecuali kalau dia mubaligh. Kalau dia mubaligh. Dia tukang menyampaikan takbir kepada makmum yang di belakang. Macam di Masjidil Haram dan sebagainya. Itu dia seorang dia boleh kuat. Betul-betul. Boleh? Baik. Hukum yang ke-14. Hukum keluar daripada sembahyang dan takbir ihram semula. Mengikut qaul pendapat yang sahih. Sahih ni maksudnya apa dia? Bila faham kata menurut pendapat yang sahih, dipaham di sini pada perkataan sahih tadi, padanya terdapat khilaf. Yang pertama. Yang kedua, khilafnya lemah. Yang berkhilaf dengan pandangan sahih ini lemah. Faham? Dan yang ketiga, sahih itu pandangannya kuat. Tu. Ada 3 lah benda. Yang kita faham bila jumpa perkataan sahih, ada 3 benda. Yang pertama, padanya khilaf. Maksudnya ada satu lagi lawannya dipanggil apa? Muqabilus sahih. Yang kedua, yang bertentang dengan pandangan sahih tadi, yang berlawan dengan dia tadi, pandangan tadi lemah. Yang ketiga, pandangan sahih tersebut itu kuat daripada pandangan yang tersebut. Jadi mengikut qaul, yakni pendapat yang sahih, yakni yang kuat ni, lawannya dia muqabil sahih. Jika seseorang bertakbiratul ihram, masuk sembahyang, kemudian ia diganggu waswas, lalu ia pun keluar daripada sembahyangnya itu dan bertakbiratul ihram semula, maka perbuatannya ini adalah haram hukumnya. Hukumnya haram. Kita dah masuk dah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian maksudnya kalau kata takbiratul ihram masuk dah sembahyang dan diganggu dengan waswas. Waswas. Tu tahu apa ni takbiratul ihram tadi ni? Terus dibatalkan, takbir balik Allahu Akbar. Hukumnya haram. Bandingannya seperti orang yang membayar kifarat puasa 2 bulan berturut-turut setelah ia mula berpuasa dia kata ni setelah ia mula berpuasa ditempuh pula pada waktu yang lain, dan jika keluar dirinya daripada sembahyang dengan tempoh. Jadi dia seumpama dengan orang yang masuk nak puasa nazar. Dia kena puasa nazar, puasa kafarah 2 bulan berturut-turut. Contohnya orang ni bersetubuh pada siang Ramadan, dan dia kena puasa nazar 2 bulan berturut-turut. Kemudian dia dah masuk dah puasa. Bila dia mula dah puasa pada hari itu, bermakna dia kena selesaikan 2 bulan berturut-turut. Tiba-tiba dia batalkan. Maka hukumnya seperti itu. Hukumnya haram. Kerana dia nak kena mula balik daripada mula. Tamam? Itu bandingan orang yang membatalkan takbiratul ihram dia kerana waswas dan kemudian masuk pula dengan takbiratul ihram yang kedua. Dan jika keluar dirinya daripada sembahyang dengan tanpa uzur dan takbir ihram pula kali yang kedua, maka jadilah sembahyang itu qada mengikut satu wajah pendapat seperti mana yang dihikayatkan oleh Syekh Mutawalli. Jadi kalau kata dia takbiratul ihram dengan kali kedua dan dia keluar pula tadi tanpa uzur, tak ada uzur apa-apa, dia keluar tanpa uzur. Kalau kata contoh takbir tadi tak sah ke, ataupun niat dia tadi memang tak betul sungguh, dia yakin memang niat dia tak betul, maka dia batalkan pada waktu itu. Tak apalah, sebab dia tak kena masuk lagi, sebab dia tak sah. Sekarang ni dah sah elok dah, keluar dengan sengaja tanpa uzur, maka dia masuk kali yang kedua. Sebahagian pandangan ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli dan juga gurunya Al-Qadi. Qadi mana ni? Qadi Husain. Dia masukkan Qadi Husain. Kalau dalam kitab fiqh Syafi'i disebut Al-Qadi, maksudnya Qadi Husain. Boleh? Dan juga gurunya Qadi Husain mengatakan bahawa sehingga jika takbir ihramnya yang kedua itu dengan niat tunai sekalipun tidak sah juga. Dia kira sebagai pandangan tadi, pandangan apa? Dia dikira sebagai qada terus waktu itu. Walaupun masih dalam solat, dalam waktu lagi. Dikira pandangan tu dikira orang ni dikira mengqadakkan solatnya. Dia tidak dikira solat tunai lagi. Walaupun dia kata sehingga jika takbir ihramnya yang kedua itu dengan niat tunai sekalipun tidak sah juga. Dan inilah qaul pendapat yang sahih yang dinaskan
dan tersebut di dalam kitab Syamil, bukan Syama'il, no? Itu Syama'il. Eja tu. Dan kitab Syama'il tu. Syamil. Nah. Telah berkata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, saya cukup tak setuju kalau kitab jenis letak RA, SAW, nah, SWT. Tak sedap baca. Kan? Dia kena tulis penuh. Ya tak? Tulis penuh baru sedap baca. Ringkasan-ringkasan ni tak comel pada kitab-kitab. Lepas tu kita kata kitab Rumi sekalipun, tulis penuh. Sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu, subhanahu wa ta'ala, rahimahullahu ta'ala. Tulis penuh. Tulis RA. Apa dia? Rancangan apa dia? SWT, SWA. SWA. SAW, no? SAW. Itu cerita Mak Saleh bunuh orang. Telah berkata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jika bertakbir ihram seorang yang bermusafir dengan sembahyang dan jahil ia bahawa harus baginya mengqasarkan, yakni memendekkan sembahyang kerana musafir. Kemudian salam ia selepas 2 rakaat daripada sembahyangnya. Jadi orang ni bertakbiratul ihram, dia tengah musafir. Kemudian dia jahil, kata dia harus baginya qasarkan sembahyang kerana musafir. Kemudian salam ia selepas 2 rakaat daripada sembahyangnya, maka sesungguhnya telah sengaja ia membatalkan sembahyangnya. Jadi dia sembahyang niat dengan biasa, ikut belakang tu imam. Tu imam mayang 2 rakaat, dia pun mayang 2 rakaat juga. Padahal dia niat dengan sempurna. Maka ketika itu dia dikira membatalkan solat dia pada waktu tersebut dengan sengaja. Nampak tak? Baik. Dan beliau telah berkata juga masalah ini, jika bertakbir ihram seseorang dan berniat ia padanya sembahyang tamam, yakni sempurna, atau bertakbir ihram semata-mata kemudian membatal ia sembahyang itu, maka wajiblah atasnya mengqadakkannya dengan sembahyang tamam, kerana tiap-tiap ibadah yang wajib apabila masuk mengerjakannya dan wajib sempurnakannya tidak boleh membatalnya. Jadi ibadah wajib kalau kita dah masuk, tidak boleh kita membatalkan ibadah tersebut, wajib menyempurnakan ibadah tadi sehingga selesai. Jadi maknanya, kalau kita masuk tadi sembahyang musafir, buat 2 rakaat dalam keadaan kita niat tadi tamam, ataupun niat dia mutlak macam tu. Dia tak niat tamam, dia niat mutlak. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Allah. Tak sebut qasar. Tak sebut tamam pun 4 rakaat. Tapi dia sebut mutlak macam tu saja. Maka pada waktu tersebut wajib dia tamamkan. Kalau dia pergi qasarkan waktu tu, maka hukumnya haram pada waktu tersebut kerana kamu tidak niat qasar. Sebab tu qasar wajib dihadirkan ketika niat. Berbeza dengan jamak. Jamak tak apa, boleh dihadirkan selepas daripada takbiratul ihram. Sebelum bagi salam. Jamak tak apa. Qasar saja kena wajib. Nampak tak? Kalau jamak takhir, kena niat sebelum waktu tamat. Sebelum waktu yang pertama tu tamat. Faham tak? Itu jamak takhir. Jadi kita dah masuk dalam waktu, kita nak jamak takhir. Boleh. Kita niat jamak takhir sebelum waktu. Tapi kalau waktu yang pertama dah tamat, lepas tu nak niat jamak takhir, kok mana? Jadi qada je lah. Salat yang pertama jadi qada. Waktu zuhur, kita dalam perjalanan ni. Zuhur duk ada lagi. Kita kata nak jamak takhir waktu asar lagi. Kita pun sebut kata kita jamak takhir lah no. Dia sebut jamak takhir tu semua pakai letak dalam hati dah. Jamak takhir. Tu niat lah tu. Tadi hak sebut tu nak bagi peringat. Bila dah sebut tu maksudnya ada dalam hati kita ni kata kita nak jamak takhir. Dia selesai. Itu okey, tak masalah. Sebab waktu ada lagi sejam lagi nak masuk waktu asar. Tapi kalau ada 1 minit lagi saja nak masuk waktu asar. Ataupun ada 30 saat saja lagi nak masuk waktu asar. Dan kita boleh tak nak tunaikan lebih kurang 1 rakaat pada waktu tersebut. Secara adatnya, boleh tak kita nak kira 1 rakaat waktu solat tu dah masuk dalam waktu yang pertama. Kalau kata adatnya kata tak susah waktu tu dengan nak ambil wuduk lagi dan sebagainya, kita dah terlepas, maka terus dikira qada pada waktu tersebut. Jadi jamak takhir, yang tu niat dia. Syarat mesti sebelum habis waktu yang pertama. Jamak takdim boleh kita laksanakan boleh kita laksanakan sebelum salam
pada solat tersebut. Jadi kita kalau niat qasar wajib pada waktu niat. Kita nak qasar dan kita nak jamak takdim dan qasar. Kalau kita niat panjang usolli fardhu zuhri qasran. Usolli fardhu zuhri majmu'an ilaihi fardhu al-asri jama'an taqdiman qasran lillahi ta'ala. Panjang tu. Tapi kalau kita panjang tak usah kita nak niat macam mana ni? Maka kita niat usolli fardhu zuhri qasran. Saya aku sembahyang fardhu zuhur qasar kerana Allah Taala akbar. Dan kita bersembahyang habis sebelum masa tengah sembahyang tu hadir jamak takdim dengan solat asar. Boleh. Tak ada masalah. Hatta sampai sebelum bagi salam pun. Jangan selepas bagi salam. Lepas bagi salam habislah. Tak ada jamak lah, kata qasar je lah. Boleh? Itu maksudnya. Jadi kalau kata orang ni bertakbir ihram, seseorang itu berniat ia padanya sembahyang tamam atau bertakbir ihram semata-mata, macam mutlak, tanpa niat. Tanpa niat kata dia qasar ke, dia tamam ke, apa semua kali, maka dia dikira tamam. Kemudian membatal ia sembahyang itu, maka wajiblah atasnya mengqadakkannya dengan sembahyang tamam. Kerana tiap-tiap ibadat yang wajib, apabila masuk mengerjakannya dan wajib sempurnakannya, tidak boleh membatalnya. Jadi sembahyang yang fardu tidak boleh lagi kita batalkannya. Dan jika sekiranya ia membatalkan juga, maka wajiblah mengqadanya mengikut wajah yang sepatutnya sekadar mungkin seperti ibadat haji. Jadi kalau kita batalkan juga, maka wajib kita sempurnakan balik solat tadi dengan qada. Faham? Seperti haji. Dan tidak lazim atas orang yang mendapat Jumaat serta imam mengqadanya serta imam, maksudnya tidak lazim atas orang yang mendapat Jumaat serta imam. Maksudnya dia dapat Jumaat dengan tu imam. Okay? Mengqadanya apabila batalnya. Dia dapat dengan tu imam. Dia tengok batal. Adakah dia wajib qada Jumaat? Tak, Jumaat tak boleh qada. Kerana Jumaat tidak boleh memperbuatnya selepas demikian. Hanya wajib sembahyang zuhur jika waktunya masih ada lagi. Kita dah sembahyang Jumaat dengan tu imam. Tengah sembahyang batal. Batal sembahyang Jumaat. Pada waktu tersebut. Batal sini maksudnya selepas lah. Selepas daripada sembahyang. Kalau tengah duduk sembahyang lagi batal, kita pergi ambil wuduk, datang sebalik semula. Kita tengok tu imam tengah duduk sembahyang lagi. Pada waktu tersebut, masih lagi rakaat yang kedua contohnya, dan sempat dia satu rakaat dengan tu imam, maka cukup bagi dia ganti dengan satu rakaat lagi saja. Faham? Tapi kalau kata tak sempat dah, tu imam dah rokok pada rakaat yang kedua, tu imam dia i'tidal dah pada waktu tu. Tak sempat dia rokok dengan tu imam pada rakaat yang kedua sekurang-kurangnya, maka dia kena niat pada waktu tersebut dengan niat apa? Dia nak niat apa waktu tu? Niat zuhur ke niat Jumaat? Niat zuhur ke niat Jumaat waktu tu? Tu kena tengok balik. Kalau tak salah saya niat Jumaat saja. Niat Jumaat tapi tunaikan dengan zuhur. Dengan 4 rakaat. Dia kena sambung balik 4 rakaat. Itu maksudnya. Baik. Boleh nah? Jadi ada satu wajah kata, kalau dia sengaja batalkan solat fardu dia ulang balik sembahyang, maka solat tu dikira qada. Dikira macam tu. Boleh? Ini ada satu wajah dalam kitab disebut macam tu. Baik. Baik. Masalah yang ke-15. Kita tengok balik. Mengulangi sembahyang dalam waktunya, adakah disebut qada ataupun ada? Disebut qada ke ada ni? Kalau orang yang mengulang balik pada waktu sembahyang tersebut masih ada lagi. Syekh Abu Ishaq, Abu Ishaq Shirazi maksudnya. Al-Imam Abu Ishaq Shirazi rahimahullahu taala telah menjazamkan, yakni menetapkan di dalam kitabnya Al-Luma' dan syarahnya, bahawa orang yang membatalkan sembahyang dalam waktunya tanpa uzur, kemudian sembahyang ia semula pada waktu itu juga, dan sembahyangnya adalah ada, yakni tunai. Jadi orang yang membatalkan solatnya dalam waktu, kemudian dia tunaikan solat dalam waktu juga, maka dia dikira menunaikan solat ketika waktunya. Maka dikira ada, tunai. Dan pendapat ini adalah pilihan Al-Imam Al-Haramain dan Al-Imam Al-Ghazali pada masalah orang yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, dan pilihan Al-Imam Al-Ghazali pada masalah orang yang picik, yakni sempit atasnya waktu solat, dengan bahawa
kuat sangkanya ia tak akan hidup sampai akhir waktunya, kemudian didapati ia hidup, tidak tepat sangkaannya itu, dan sembahyang itu dapat ia kerjakan dalam waktunya, maka sembahyang itu adalah qada di sisi dua qadi. Yang ini apabila diitlakkan dua qadi dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, maka dikehendaki dengan dua qadi tadi adalah Abul Mahasin Abdul Wahid Ibnu Ismail Ar-Ruyani, bukan Royani, no? Royani ini jadi macam orang daripada Kubang, Moyan ke mana kan? Ar-Ruyani. Kedua Al-Imam Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. Jadi kalau disebut qadian dalam mazhab kita, yakni qadi Mawardi dan juga qadi Ruyani. Nah, dan di sisi Al-Hujjah iaitu Imamul Ghazali adalah tunai, yakni ada. Jadi ada sebahagian kata, macam mana pula dengan pandangan orang yang sembahyang sempit waktu dia pada akhir waktu? Nah, dia orang yang sembahyang waktu sembahyang pada akhir waktu. Nah, dia sangka kata dia akan hidup pada akhir waktu. Nah, dia tak akan hidup pada akhir waktu. Tengok-tengok dia masih hidup pada waktu tersebut. Dan ada waktu kecil, sempit lagi waktu dia untuk dia tunaikan solat. Dan dia tunaikan solat pada waktu tersebut. Dikira tunai ke dikira qada pada waktu tersebut? Khilaf di kalangan ulama. Qadian, Qadi Ruyani dan Qadi Mawardi kata dikira sebagai qada. Manakala di sisi Al-Imamul Ghazali dikira sebagai ada. Jadi kira ada ataupun qada di sini dilihat kepada apa dia. Kalau ikut Imam Ruyani, maksudnya kemungkinan dimasukkan tadi tidak cukup satu rakaat di belakang. Kalau cukup satu rakaat maka dikira tunai pada waktu itu. Jadi kalau kita sembahyang pada akhir waktu dan sempat kita masuk dalam satu rakaat tu dalam waktu tersebut, lagi 3 rakaat di luar waktu, maka dia dikira sebagai solat tunai pada waktu itu. Yang dikira sebagai qada dan juga tidak dikira tunai adalah ketika mana orang tadi menunaikan solat seluruh waktunya itu di luar waktu. Ataupun tidak cukup satu rakaat di dalam waktu yang pertama. Faham tak? Itu barulah dikira sebagai qada. Baik. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Minggu depan pula lah. Esok ada rezeki insyaAllah. Ni ada orang tanya, kitab Qaulul Tam ni dibaca hari apa? Setiap hari ke? Ya, setiap hari. Dibaca setiap hari pada pukul 11 suku ke 12 lebih. Ini dah 12.30. Hari ini kita baca lewat sikit 11.40 lebih. Jadi sampai 12.30 kita baca. Jadi apa ni, setiap hari kita akan berkumpul. Kalau saya tidak ada urusan di luar, kita akan ada jam 10 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari ataupun 12 suku untuk kita belajar 2 buah kitab. Al-Bayan lima yushghilul azhan karangan Al-Imam Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah. Yang kedua kitab Qaulul Tam fi ahkami ma'mum wal imam. InsyaAllah kita akan bertemu pada esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.